Terima kasih. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang kita kasihi dan sanjungi, Yang berhormat Datuk Seri Diraja Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Syarani, Menteri Besar Perak, yang juga pengurusi BN Negeri Perak. Yang berhormat Datuk Mahansung Timbalan, Presiden MCA. Yang berbahagia Datuk Murugayah, Naib Presiden MIC. Kepimpinan wanita, pemuda dan puteri komponen Kepimpinan pemuda, wanita, pemuda dan puteri BN Negeri Perak. Rakan-rakan ketua-ketua bahagian serta kepimpinan MCA, MIC, bahagian-bahagian seluruh negeri Perak, rakan-rakan ataupun friends of BN, kepimpinan mereka yang hadir pada hari ini, seterusnya saudara, saudari, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan perkenannya dapat saya hadir pada petang ini di program Solidariti, Kestabilan dan Kemakmuran di Kompleks UMNO bahagian Datuk pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua UMNO bahagian Datuk, yang juga Presiden kita kerana menjadi tuan rumah kepada siri jelajah Solidariti antara saya bersama dengan Presiden ke seluruh negara yang telah pun kita rancang. Saya difahamkan oleh Yang Berhormat Presiden, bukan saja ribuan berada di dalam dewan ini, tetapi ribuan penyokong-penyokong kita berada di luar dewan kerana tak sempat ataupun tidak ada tempat untuk masuk ke dalam dewan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau beginilah semangat yang ditunjukkan oleh BN Perak, kalau beginilah semangatnya, saya percaya kalau ada yang bercita-cita nak ambil alih Perak daripada BM, saya rasa pemimpin itu akan tinggal dengan angan-angan mak jenin mereka. Kita pastikan cita-cita tersebut menjadi angan-angan saja. Kerana saya yakin apabila PRU diadakan nanti, BN Perak akan mengekalkan penguasaan di negeri Perak ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, tema perhimpunan kita pada petang ini adalah Solidariti. Saya percaya Solidariti merupakan syarat ataupun asas kekuatan satu-satu pertubuhan. Sebelum merdeka, kita juga mengadakan Solidariti sehingga berjaya kita mendapatkan kemerdekaan daripada British. Ketika itu UMNO, MCA, MIC bekerjasama dan bersepakat yang akhirnya British tiada pilihan selain
memberikan kemerdekaan kepada kita. Solidariti lah selama ini yang menjamin kekuatan kita, Barisan Nasional, untuk terus memerintah Malaysia ini. Sebab itulah, apabila timbul berbagai-bagai perkara sebelum ini yang persepsi daripada luar yang mengatakan berlaku perpecahan, terutamanya di dalam UMNO, maka saya bersama dengan Presiden, kita berbincang, kita mesti hentikan tomahan-tomahan ataupun persepsi-persepsi jahat ini. Kita jangan diadu domba oleh pembangkang-pembangkang yang mau melihat kita berpecah. Kerana kalau kita berpecah, kita pasti akan kecundang di dalam PRU yang akan datang ini. Sebab itulah kita mesti bersama-sama. Kita mesti memastikan solidariti bersama di dalam UMNO terus kukuh. Sebenarnya tidak ada isu antara, saya beri jaminan, tidak ada isu pun antara saya dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Tidak ada isu. Tapi nasi-nasi tambah yang di luar tu yang lebih-lebih sebenarnya. Betul tak? Nak lihat kita berpecah. Kerana kalau kita berpecah, yang untung adalah mungkin mereka. Kerana pepatah Melayu berkata, antan sama antan berlaga, ayam di tepi kekenyangan. Kita belaga, dia yang untung. Jadi sekarang kita kena bersatu biar mereka rugi pula. Itu yang paling penting. Saya kenal Presiden daripada saya sekolah lagi. Ini Presiden tahu perkara ni. Daripada saya bersekolah lagi saya dah kenal Presiden. Orang tak tahu. Bukan setakat Presiden. Dengan isteri Presiden. Waktu Presiden tengah bercinta waktu itu. Belum kahwin pun lagi. Dah kenal. Jadi saya nak beritahu kepada mereka yang cuba nak memecah belahkan ini, jangan cuba-cubalah. Tidak ada perkara yang boleh memecah belahkan hubungan antara saya dengan Datuk Seri Presiden. Percayalah. Tuan-tuan dan puan-puan, nawaitu kita sama ialah untuk menghadapi PRU ke-15. Untuk kita menang besar kali ini. Apabila saya membubarkan parlimen dengan perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, saya beritahu media apabila tanya saya, sepatutnya pembangkang seronok. Sebab pembangkang kata kajian hari ini tak berapa sah. Kajian hari ini kajian tebuk atap. Kajian hari ini kajian tebuk dinding. Kajian hari ini kajian tebuk pintu belakang. Berbagai-bagai tuduhan yang dibuat oleh mereka tentang keabsahan kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau macam tu, eloklah kita bubarkan. Kita bagi kepada rakyat untuk menentukan kajian baru yang mereka nak. Sepatutnya mereka seronok. Tiba-tiba bila kita umum pembubaran, dia tak setuju, dia saman pula kajian dan saman pula saya supaya pembubaran itu diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak sah. Kita pun tak faham apa yang dia nak sebenarnya. Yang kedua, saya beritahu, saya menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa ada 12 menteri saya menulis surat kepada mengutus warkah surat kepada Yang di-Pertuan Agong minta supaya jangan bubar. Saya bawa 2 kali di dalam kabinet. Ini Datuk Isham ada, Datuk Noh ada, Datuk Dek ada. Bawa 2 kali dalam parlimen. Tentu sajalah pandangan berbeza. Tetapi saya bawa ke dalam kabinet supaya kabinet tahu niat saya untuk membubarkan parlimen. Memanglah ada berbagai pandangan. Tetapi akhirnya saya membuat keputusan. Saya beritahu dia orang, kalau you all tak setuju, saya bubarkan kabinet ni. Pecat semua orang.
pun saya boleh buat. Silap, patut saya pecat je semua sekali. Tapi saya tidaklah seperti itu. Saya orangnya baik, lemah lembut. Bukan lembut ya. Lemah lembut. Jadi saya kata okey. Biarlah kita tinggalkan. Saya kata last cabinet meeting kawan-kawan ada, saya beritahu, biarlah walaupun kita bertembung di dalam pelagaya, hubungan sesama manusia mesti dikekalkan. Kita tak payah nak berperang sampai berpatah harang. Kita pelagaya sebulan atau sebulan setengah selesai. Kita sebagai umat Islam sesama kita, tali silaturahim kita kekalkan. Jadi saya dah beri signal pada hari terakhir, iaitu pagi sebelum bajet dibentangkan. Saya dah beritahu. Dan apabila saya mendapat perkenan, ianya adalah mengikut perlembagaan. Di dalam perlembagaan persekutuan, kuasa pemutus, sama ada di negeri ataupun di persekutuan, kuasa budi bicara adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Di bawah perkara 552 adalah kuasa untuk membubarkan ataupun menangguhkan ataupun memperorok parlimen adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Tetapi ianya perlu dibaca dengan perkara 40 sebab kuasa pembubaran bukan kuasa agung secara bersendirian. Tak boleh. Tak boleh tiba-tiba katakan hari ini yang Pertuan Agong fikir saya nak bubarlah parlimen ni. Jadi umum bubar. Tak boleh. Kerana ia mesti dibaca dengan perkara 40/2 B, iaitu dengan permintaan daripada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri membuat permintaan, Jabatan Agong ada kuasa untuk menolak permintaan tersebut ataupun membubar ataupun bersetuju, berkenan dengan permintaan tersebut. Jadi Jabatan Agong perkenan. Bila perkenan, bubarlah parlimen. Yang dia bawa ke dalam mahkamah tu, dia nak mempersoalkan kuasa siapa. Yang dia nak cabar di mahkamah tu, nak cabar kuasa siapa. Soalannya. Yang dia cabar di mahkamah adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Bukan kuasa Perdana Menteri. Kerana kuasa terakhir memutus adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Saya boleh mohon perkenan. Kalau Tuan Agong kata tak boleh, tak bubarlah parlimen. Oleh kerana yang Tuan Agong kata saya perkenan, maka bubar parlimen. Inilah jahatnya. Jahatnya di AP ni tidak menghormati dan setia kepada Yang Pertuan Agong selaku ketua negara kita. DAP dah tunjuk belang, dah tunjuk siapa mereka. Waktu mereka merentah 22 bulan dulu pun mereka tidak pernah menghormati institusi diraja. Di Perak ni kita tengok ada yang baring atas jalan dan sebagainya untuk menyekat kereta tuanku untuk melalui jalan ketika itu. Itulah yang ada dalam diri mereka. Dari segi institusi raja ni mereka tidak hormat. Sebab itulah mereka mencabar, bawa ke mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita mesti pastikan bahawa cita-cita PH untuk kembali semula kita jadikan sebagai angan-angan mereka sahaja, dan kita mesti sekat PH daripada kembali berkuasa di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang saya nak sebut. Betul saya jadi Perdana Menteri. Tetapi di dalam kerajaan, di dalam parlimen, kursi kita tak cukup sebenarnya. Walaupun kita membentuk kerajaan selebih daripada 112. Kita ada 115. Tetapi kita hanya ada 42 kursi. PN, PAS, campur dengan PPBM, dia ada 49. Kita ada GPS 19. Kita ada bersatu PBS, satu kursi di dalam
kabinet. Satu kursi saja PBS. Walaupun saya jadi Perdana Menteri, tetapi setiap masa kita tertanya-tanya, boleh lagi ke ni? Kalau mereka tarik 5 orang, tumbang kerajaan. Waktu itu. Betul, pembangkang sign MOU dengan kita untuk sokong kita kalau ada pembentangan rau undang-undang, perlembagaan dan sebagainya. Tetapi kalau dia tak setuju dengan kita, undang-undang ataupun perlembagaan tidak dapat diluluskan. Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan yang tidak selamat sentiasa. Sebab itulah kali ini, apabila saya bubarkan parlimen, kita mesti pastikan kita menjadi parti dominan di dalam kerajaan yang akan dibentuk akan datang. Kalau kita masih dapat 30-40 kursi seperti dulu, kita tidak akan dapat menguasai kabinet sepenuhnya. Kali ini kita mesti menguasai kabinet sepenuhnya. Sekurang-kurangnya 80 kursi. Sekurang-kurangnya. Tapi Tok Mat dah umum 112 kursi semalam. Tak apa. Eloklah tu. Confident level tinggi. Tapi kalau kita dapat 80 kursi sekalipun, Sabah mungkin dapat 15 kursi sebagai contoh. Sarawak mungkin menyumbang kepada 25 atau 28 kursi. Dan kita 80. Kalau kita 80 kursi minimum, barulah kuasa kita kuat. Baru orang nak dengar cakap kita. Bermakna kali ini bukan setakat kita nak menang, tetapi kita mesti menang besar di dalam PRU yang akan datang. Kita mesti menang besar. Kalau boleh kita dapat 2/3 supaya banyak perkara-perkara yang boleh kita buat apabila kita mendapat 2/3. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita kali ini jauh lebih besar daripada dulu. Saya dah beritahu di tempat saya semalam, dulu sebelum PRU ke-14, apabila kita bertanding pelang raya, kita yakin kita mesti menang. Garanti menang. Satu ketika dulu letak songkok pun menang. Itu kita. Tetapi keadaan semakin berubah. Dan PRU ke-14 jelas menunjukkan bahawa keyakinan untuk menang besar semata-mata tidak mencukupi. Laporan-laporan yang diberi masa itu Datuk Seri Zahid, Menteri Dalam Negeri, waktu itu laporan yang diberi jelas menunjukkan kita menang besar. Ada pihak yang mengatakan kita menang sampai 148 kursi. Dan kita yakin ketika itu kita akan menang besar. Sebab itu tak ada siapa keluarkan barang-barang daripada ofis. Saya tak keluar. Waktu saya Menteri KKLW, saya beritahu Datuk Najib, Tok, lepas PRU nanti saya nak Menteri KKLW lagi. Okey, dia kata. Tapi saya nak satu lagi tambahan. Apa dia? Felda letak bawah saya lah. Risda, Fekra dah ada. Felda bawah saya. Boleh. Jadi orang lain pindah barang, kita tak pindah. Pasal nak jadi Menteri KKLW lagi. 2/3 pula tu. Tiba-tiba kalah. Bermakna tidak ada jaminan kita boleh menang mudah seperti itu. Kita syarat untuk menang adalah kerja kuat. Syarat untuk menang jentera-jentera di depan saya ni bekerja kuat. Di Perak, kita nak beri sumbangan kursi kepada Datuk Syarani lebih daripada 2/3. Baru seronok Datuk Syarani merentah Perak ni. Betul tak? Tapi saya bukan mengisytiharkan Datuk Syarani Menteri Besar Perak sekarang ni. Saya tak isytihar Datuk Syarani. Datuk Syarani, saya kata berkontribute 2/3 majoriti kepada kursi di Perak ni. Dibawa untuk Datuk Syarani. Tapi bukan bermakna saya isytiharkan Datuk Syarani lah Menteri Besar Perak. Saya tak isytihar lagi. Tak boleh, nanti tuanku murka nanti. Jangan mendahului kuasa tuanku. Kuasa melantik Menteri Besar adalah kuasa tuanku Sultan.
Jadi jangan. Tapi yang penting kita kena kerja kuat. Seperti saya katakan tadi, apabila kita menguasai kerajaan ini dengan dominan, maka segala perancangan kita dipermudahkan. Lebih mudah daripada sekarang. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita besar untuk pastikan kita menang besar. Bukan menang 2, 3, 40 kursi. Akhirnya apabila bergabung dengan parti lain juga mempunyai suara yang sama dengan kita. Jadi kita mesti mempunyai suara yang lebih besar supaya semua orang akan akur ataupun dan mengikut pandangan yang diberikan oleh kita. Walaupun kita menjadi Perdana Menteri, tetapi kalau kita tak kuat, parti kita tak banyak dari segi kursi, akhirnya kita tak boleh nak mendominate dari segi keputusan dan sebagainya. Jadi saya harap kalau tuan-tuan mau kita menguasai semula Putrajaya, bukan setakat menguasai Putrajaya, tetapi menguasai dengan kuasa yang lebih besar supaya kita mampu untuk membuat keputusan yang besar untuk kepentingan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak berniat nak bercakap panjang. Cuma satu perkara yang saya nak sebut. Isu-isu banyak yang dimainkan oleh pembangkang. Dan kita mesti jawab isu-isu yang dimainkan oleh pembangkang. Baru-baru ni fitnah kepada Presiden. Kita patut pertahankan Presiden. Kita patut jawab apa yang dibangkitkan oleh pembangkang. Sekarang ni banyak kita lihat video, kartun, berbagai-bagai lagi yang memfitnah kerajaan dan juga memfitnah UMNO tu khususnya. Dan kita perlu jawab. Jangan kita biarkan tidak berjawab. Kalau tidak terjawab tu akhirnya boleh menimbulkan persepsi pada peringkat awalnya, tetapi akhirnya kalau tak terjawab bukan setakat persepsi, tetapi dipercayai benar oleh pengundi-pengundi kita. Saya harap kita jawab. Jangan biarkan media sosial kita ini di bawah BNCOM. Jawab. Semua yang dikeluarkan jawab. Bukan setakat jawab, tetapi kita juga mesti ofensif. Saya dah beri peluru. Sebagai contoh, saya dah beri peluru. Kes Tommy Thomas. Kita dedahkan kepada umum tentang laporan oleh jawatan kuasa khas menyiasat Tommy Thomas. Saya dah beri peluru banyak-banyak ni. Saya dah minta kepada Menteri Undang-Undang supaya keluarkan dalam website Menteri Undang-Undang di bawah JPM ini detail mengenai apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tommy Thomas. Saya dah beritahu AG, Peguam Negara, ambil tindakan segera. Di bawah OSA, di bawah fitnah dan sebagainya. Bawa segera. Dan kalau dibawa, jangan kita biarkan macam tu saja. Kita mesti capitalizekan isu yang timbul ini untuk attack mereka. Mereka benda yang tak betul pun attack kita. Kita ni benda yang betul. Kita mesti serang pembangkang kali ini. Jangan biarkan mereka berleluasa menghentam kita. Begitu juga dengan Batu Putih. Saya dah sebut, dalam statement saya dah sebut, ada kemungkinan kecuaian daripada pihak Tun Dr. Mahathir. Kerana Tun Dr. Mahathir mengarahkan supaya kes ditarik balik 2 minggu sebelum kes berjalan di mahkamah. Kes ditarik balik tanpa kelulusan daripada Kabinet. Surat Dr. Mahathir keluarkan kepada Singapura mengatakan tarik balik sebelum Kabinet luluskan. Dia bukan ada kuasa. Kuasa melibatkan perkara seperti ini adalah kuasa Kabinet. Kabinet pun belum lagi. Belum mesyuarat lagi. Dah keluarkan surat. Ada kecuaian. Ini poin kita. Senjata kita. Jangan kita biarkan. Kita mesti mainkan isu ini. Dari segi soal pengampunan Anwar. Banyak yang mempersoalkan sama ada lembaga pengampunan itu sah atau tidak sah dalam mengampunkan Datuk Seri Anwar. Sebagai contoh, lepas saja angkat sumpah terus ampun. Waktu itu Peguam Negara pun tak ada. Sebab Peguam Negara ketika itu
berikan bercuti ataupun pecatlah bahasa mudah. Datuk Seri Tan Sri Apendi Ali dipecat. Tidak ada peguam negara. Sekretari kepada lembaga pengampunan adalah peguam negara. Tidak ada setiausaha. Dan lagi pun mesti ada menteri besar. Kalau di Perak, MB menjadi ahli dia. Oleh kerana negeri di wilayah tu tidak ada menteri besar, maka menteri wilayah menjadi ahli kepada lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan mungkin tak sah untuk mengampunkan Anwar Ibrahim. Jadi ini perkara yang boleh kita bangkitkan. Betul Samsul? Bukan setakat jawab mereka tapi hentam mereka. Tetapi mungkin selama ni kita hentam sama sendiri, lupa nak hentam pembangkang. Mulai hari ini di bumi bertuah bagan Datuk Perak ini, dengan solidariti yang ada, tugas kita adalah untuk hentam musuh kita iaitu pembangkang, supaya kita jadikan cita-cita mereka sebagai angan-angan mak jenin, sama ada nak merintah di Putrajaya ataupun di Tinggi Perak ini. Jangan takut, betul, jangan takut. Perak ni negeri berani. Maharaja Lela ada di sini. Saya sebut Maharaja Lela sebab isteri saya daripada sebelah sana juga. Jadi itu yang risaunya kalau isteri berani ni. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah kata tadi, tugas kita sekarang selepas dibubarkan parlimen satu saja, untuk memenangkan parti kita. Supaya kita bukan saja menguasai Putrajaya tetapi juga menguasai negeri Perak. InsyaAllah bahan-bahan yang lain saya akan minta supaya pegawai saya bekerjasama dengan Datuk Seri Samsul, pengurusi BNCOM, untuk kita selaraskan dari segi isu-isu yang perlu kita pertahankan dan isu-isu yang kita perlu bawa untuk attack pembangkang ini. Sekarang ini kita dah tambah attack satu lagi. Dulu kita attack satu saja pembangkang iaitu PH, sekarang kita attack satu lagi iaitu PN pun termasuk di bawah pembangkang. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, walaupun kita tidak bersama orang lain, tidak bersama PAS sudah buat keputusan, biarlah PAS buat dia dengan cara dia dan kita dengan cara kita, dan kita pernah buktikan bahawa kita tidak bergerak dengan mereka pun kita mampu untuk menang di dalam pilihan raya yang lepas-lepas. Jadi saya tak nak bercerita banyak soal pembangunan bajet 2023. Saya rasa bajet 2023 semua dah tahu. Banyak yang dibuat untuk kepentingan masyarakat luar bandar, orang miskin dan sebagainya. Jadi perkara itulah yang patut kita gunakan. Kalau kita tengok semalam, 2 hari lepas, ahli Parlimen Subang, tak silap saya Wong Chek. Dia attack kerajaan kerana 95 bilion diperuntukkan untuk pembangunan, DE, Development Expenditure. Dia kata apabila kita umumkan 95 bilion, ini semua untuk mengkayakan kontraktor besar. Betul, ada projek-projek besar seperti MRT3, seperti Pen Borneo, tetapi dia lupa pembangunan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau kita buat Pen Borneo di Sarawak dan Sabah, itu untuk perhubungan jalan untuk orang Sabah dan Sarawak. Dan itu hanya satu komponen daripada 95 bilion. Ada lagi komponen lain dari segi pembangunan, iaitu pembangunan luar bandar di bawah Tok Dek. Itu pun silap saya 2-3 bilion kita meluluskan peruntukan. Yang nak buat jalan kampung, tadi saya lalu jalan daripada rumah
Halim tadi, Datuk Halim tadi sampai ke sini. Lepas pada pekan dengan Datuk jalan teruk, Datuk Zahid kata jalan ni teruk sangat ni. Dulu dah lulus, lingua aim potong sebagai contoh. Kita baru tahu tadi. Kalau tahu awal dah lama dah saya lulus untuk Datuk Zahid ni. Okey. Kalau kita luluskan projek tu bernilai katakan 100 juta. Kontraktor tu satu hal lah. Tapi bukan setakat kontraktor yang untung. Orang bagian Datuk akan untung. Betul tak? Kepala dia itu saja. Dia tak tahu pembangunan luar bandar, jalan, buat jambatan di kampung, buat jalan kampung, turap jalan kampung dan sebagainya. Semuanya untuk kepentingan rakyat. 95 bilion itu bukan untuk projek besar semata-mata, tetapi semua projek yang berkepentingan untuk rakyat. Jadi itu kita kena jawab. Nanti saya akan sit down dengan Tuk Samsul. Dan apa saja yang kita beri kepada masyarakat luar bandar, bandar dan sebagainya, boleh kita ketengahkan di bawah bajet 2023. Bajet yang terbesar dalam sejarah, 372.3 bilion ringgit. Pemberian tunai yang terbesar dalam sejarah, 8.7 juta rakyat akan memperolehi manfaat ini. Yang paling banyak akan terima adalah mereka yang mempunyai anak lebih daripada 5. Kumpulan B40, RM2,500 mereka akan terima. Bayangkan, RM2,500 tak pernah berlaku sebelum ini. Anak kita masuk sekolah, dulu menyusahkan cikgu nak pilih yang mana B40, yang mana M40. Sekarang ni kita kata daripada 100 kita naikkan 150 untuk semua anak. Tak kira siapa. Anak orang kaya ke, anak orang miskin ke, semua kita terima. Tak payah menyusahkan cikgu nak memilih-milih. Kalau tidak, anak-anak balik rumah menangis. Dia kata, "Pak, orang kawan saya kat sebelah dapat 150, saya tak dapat." Mak bapak kata, engkau anak M40. Mana budak sekolah rendah tahu M40, M50, M60. Bagi semua, saya kata, bagi semua. Dan kita jaga perempuan ni. Perempuan kalau mengandung, terus garanti RM500 kita bagi kepada perempuan. Tapi saya harap jangan menjadi dorongan kepada lelaki untuk tambah lagi. Kerana 1,500 kalau tambah 3 jadi 4, 2,000. Jadi itu bukan. Tujuan kita untuk bantu wanita yang mengandung untuk dapat RM500. Jadi inilah antara perkara-perkara yang perlu kita bangkit, yang perlu kita buktikan kepada rakyat. Bahawa kalau kerajaan ini dipimpin oleh Barisan Nasional, kita tahu apa yang kita nak buat untuk kepentingan rakyat. Kita tak potong apa yang kita beri kepada rakyat, tetapi kita tambah apa yang telah kita beri kepada rakyat. Inilah kelebihan kalau Barisan Nasional diberi muentah. Tadi sebelum saya menyerahkan kepada Presiden, tadi saya umumkan untuk peserta-peserta FECRA. Iaitu peserta FECRA ni ada lebih kurang 20,000 peserta. Terhutang lebih kurang 233 juta kepada FECRA. Tak mampu nak bayar. Saya kira sampai bila pun takkan bayar. Jadi saya beritahu, kita hapus kira hutang tersebut. Pada dasarnya, sebab keputusan mesti dibuat oleh Kabinet. Saya beritahu dia orang. Oleh kerana Kabinet tak ada sekarang ni, lepas pilihan raya esok baru ada Kabinet. Jadi kalau nak hapus kira, pastikan Barisan Nasional menang pilihan raya. Satu lagi, bajet yang 327.3 bilion tersebut. Apabila kita umumkan, bermakna kita sudah budgeted for. Maknanya duit dah ada. Cuma untuk pelaksanaan. Ini kita nak jawab kepada pembangkang. Pembangkang akan keluarkan berbagai-bagai manifesto. Manifesto ni janji.
Janji boleh jadi janji kosong seperti PH buat dulu. Lagipun janji manifesto ni bukan kitab suci. Ada orang tu katalah. Tetapi bajet tidak seperti manifesto, kerana bajet kita telah pun ada sumber kewangan dan kita umum tu duit dah ada. Duit dah ada, bukan janji kosong. Tetapi seperti saya kata tadi, kalau nak bajet itu dilaksanakan nanti, BN kena menang dululah. Jadi insyaAllah kalau kita menang nanti, kita bentuk kerajaan bulan 12, Parlimen bersidang semula, kita akan luluskan bajet yang telah kita bentangkan. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Datuk Seri Zahid selaku Tuan Rumah. Terima kasih kepada semua kepimpinan BN di Perak. Saya yakin, saya beri di sini saya nak berikan keyakinan, nak maklumkan bahawa dengan semangat yang ada pada hari ini, saya sangat yakin Perak akan kontribut parlimen yang banyak kepada Putrajaya dan juga negeri akan dikuasai semula oleh kita. Terima kasih.